Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana, Isnin 1 Ogos 2022. Saya Indira Zarohadian. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana bersama kami. Kita terus ke paparan utama. Harga minyak masak botol 5 kg ditetapkan secara bulanan. Jawatan Kuasa Jihad terus buktikan keberkesanannya. Penemuan serpihan roket di Sarawak, Mosti tubuh pasukan penyiasat. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Jawatan Kuasa Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi terus melakar kejayaan dan membuktikan keberkesanannya. Hari ini, harga minyak masak sawit botol 5 kg ditetapkan secara bulanan mulai 8 Ogos. Dan untuk bulan ini dijual pada harga RM34.70. Jelas Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa, harga itu ditetapkan susulan pelaksanaan harga maksimum minyak berkenaan secara bulanan berdasarkan harga bagi 1 tan metrik minyak sawit mentah CPO di Umum Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Bagi Ogos, ia pada harga RM4,063. Mengumumkan harga pada bulan yang sebelumnya, dan harga itu akan menjadi benchmark untuk menentukan harga retail minyak sawit tulen, minyak masak tulen yang dijual tanpa subsidi. Yang kedua, setelah MPOB mengisytiharkan harga bulanan, satu kaedah pengiraan telah ditentukan oleh KPDNHEP setelah berunding dengan pemain-pemain industri mengikut satu jadual bagi memastikan ada margin keuntungan yang mencukupi. Tan Sri Anwar menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi di Parlimen. Dan ini pula inisiatif bagi mendengar pandangan mahasiswa jika ada yang terkesan sekiranya berlaku kenaikan harga barang atau inflasi. Sesi pertemuan akan dilakukan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad bersama Majlis Perwakilan Pelajar di lebih 80 institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Pertemuan bertujuan meneliti, menambah baik dan sebagai langkah proaktif untuk menilai tidak berlaku keadaan luar jangka yang menyumbang kepada inflasi dalam negara. Apa yang ingin kita lakukan ialah kita akan melakukan engagement dengan kepimpinan di kampus-kampus untuk membolehkan kita mendengar pandangan-pandangan mereka seterusnya, dan untuk itu Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad akan menyusun satu program untuk engagement. Dalam perkembangan berasingan, Tan Sri Anwar turut memaklumkan mahasiswa yang tidak mendapat peranti siswa keluarga Malaysia boleh membuat rayuan untuk diteliti semula. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memberi jaminan tiada kelewatan dalam membekalkan benih padi sah kepada petani oleh Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata beberapa langkah telah dilaksana bagi mengelak kelewatan. Walau bagaimanapun, kementerian tidak menafikan hakikat bahawa telah berlaku sedikit masalah dalam isu penghantaran benih padi sah pada musim
1 2021. Dalam hal ini mulai Julai 2021, bagi menjaminkan tiada kelewatan dalam mendapatkan benih padi sah, MAFI telah melantik 13 pemborong benih padi sah dan 12 syarikat pengeluar melalui pengeluaran lesen borong oleh Ketua Pengarah Kawal Selia Padi Beras, manakala lesen dan permit peruncit diberikan kepada ejen, individu dan syarikat yang berdaftar dengan kerajaan dan bernaung di bawah pengeluar ataupun pemborong yang sedia ada untuk mengedarkan benih padi sah. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pula kini merangka cadangan membuka ladang jagung seluas 4,000 hektar. Pembukaannya mampu membekalkan hingga 5 tan bijirin bagi setiap hektar kepada penternak. Seterusnya menyediakan hingga 20% bekalan untuk input makanan. Kita mampu untuk membekalkan 20% daripada 4,000 hektar yang kita buat tanaman jagung bijirin ini untuk kita supply kepada input makanan pada penternak-penternak. Yang ini mungkin memberi jaminan pada masa hadapan harga ayam akan lebih stabil dan memberi keuntungan pada rakyat. Terima kasih. Bermula sebagai hobi, seorang pesara tentera tidak menyangka minatnya berkebun secara kecil-kecilan kini jadi punca pendapatan. Biarpun hanya berkonsepkan pertanian bandar, namun beliau mampu mengusahakan sehingga 65 jenis tanaman. Wartawan Fahmi Muhammad Nur ada perinciannya. Aktiviti berkebun dimulakan Hamdan Ahmad Sapli di sekitar rumah selepas bersara pada 2011. Antara diusahakan tanaman sawi, terung dan cili. Selain buah-buahan seperti belimbing, ciku dan anggur, ia ditanam menggunakan kaedah konvensional, hidroponik dan aquaponik. Konsep saya senang aja. Tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Lebih kita jual. Itu konsepnya. Jadi apa keperluan di dapur ada di sekitar rumah saya. Lepas itu tanaman yang mudah ditanam, contohnya macam kangkung, sayur sawi kan yang mudah-mudah ditanam. Lagi herba-herba kegunaan di dapur kita. Selain tanaman, Hamdan turut menternak ayam, ikan dan burung puyuh. Selain mengusahakan madu kelulut, setiap sisa haiwan ternakan turut dimanfaatkan. Pusingan itu berguna. Contohnya sambur daripada makanan burung tadi, dia mendak di bawah. 2 minggu sekali saya cedok sambur tu letak ke dalam berbayam. Berbayam tu dia guna seperti jerami untuk menyerap tahi ayam tadi, dan setiap sebulan setengah ataupun kita tengok dah tinggi, kita cedok jerami tadi kita buat baja. Tapi kita kena guna EM, iaitu efektif mikroorganisma, untuk menghilangkan bau dan juga untuk mengeringkan najis ayam tadi. So, kalau tengok tadi, lalat pun tak ada kat reban dan bau pun tak ada. Sekiranya ada yang berminat, beliau berbesar hati untuk berkongsi ilmu dengan pengunjung kebun miliknya. Berbudi pada tanah pasti ada hasilnya. Usaha yang digerakkan oleh Encik Hamdan ini mampu membekalkan makanan untuk keluarganya. Malahan lebihan daripada tanaman dan juga ternakan ini dikongsikan bersama masyarakat setempat. Yang paling penting, menjadi inspirasi buat lebih ramai mereka di luar sana mengusahakan pertanian bandar walau sekecil mana tanah yang ada. Laporan Fahmi Muhammad Noor, RTM. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Bertemu kembali. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menggerakkan pasukan penyiasat susulan penemuan serpihan logam disyaki sebahagian komponen roket milik China di Pekan Sepupuk Lama, Niah, Sarawak. Pasukan itu terdiri daripada bahagian penguasa angkasa, Agensi Angkasa Malaysia MySA dan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom akan bekerjasama dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Hasil siasatan akan dilaporkan dalam masa terdekat. Jelas Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba, jika terdapat sebarang kerosakan akibat insiden itu, negara boleh menuntut ganti rugi berdasarkan Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022. Untuk memastikan bahawa sekiranya objek itu
mendatangkan damage kepada negara kita, kita boleh tuntut dengan negara asal. Dia satu serpihan yang besar, tetapi dia telah sebenarnya di angkasa mereka telah buat satu dapatan awal bahawa yang masuk ke ruang angkasa ini sebenarnya serpihan yang kecil saja, tetapi kesannya besar kerana dia bergeser dengan ruang angkasa kita. Itu yang nampak cahaya. Yang berkemungkinan. Setakat ini, polis telah mengarahkan 2 keluarga yang tinggal berhampiran kawasan terbabit mengosongkan kediaman buat sementara waktu. Lokasi itu turut dipantau rapi untuk memastikan tiada insiden tidak diingini berlaku. MySA dilapor memaklumkan serpihan roket itu telah terbakar semasa memasuki ruang udara bumi dan pergerakannya turut melintasi ruang udara negara yang dapat dikesan di beberapa kawasan termasuk di Sarawak. Sambutan Hari Tanah Negara HTN 2022 kembali diraikan bagi menghargai sumbangan warga pentadbiran tanah dalam memastikan perundangan dan pentadbiran tanah sentiasa relevan dan selari dengan arus perdana pembangunan negara. Peranan itu amat penting bagi mencapai matlamat pembangunan mapan dan juga Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Selaras keperluan ekonomi semasa, kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0, maka Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian mengorak langkah ke arah automasi dan penggunaan teknologi tinggi. Tema sambutan HTN 2022, Jajaran Pendigitalan Tanah Merentasi Sempadan, menggambarkan usaha komprehensif ke arah transformasi pentadbiran tanah secara digital setelah negara dilanda pandemik COVID-19. Kajian dan cadangan sedang diteliti untuk melaksanakan perundangan tanah dalam kerangka elektronik dengan pengenalan kepada konsep private cloud, hak milik elektronik dan proses perserahan serta pendaftaran secara dalam talian melalui pindaan yang dicadangkan dalam Kanun Tanah Negara ini. Perasmian HTN 2022 diadakan di Putrajaya. Berlangsung sama persidangan pentadbiran tanah. Fokusnya meningkatkan kefahaman berhubung kerangka asas pendigitalan, isu dan cabaran serta solusi terbaik yang boleh dilaksana. 3 kertas kerja dibentang, antaranya pendigitalan oleh pihak mampu serta pelaksanaan e-tanah dan sesi plenary bagi ketersediaan pentadbir tanah mengorak langkah menerusi sistem elektronik. Pentadbiran tanah kita pada masa ini sudah kukuh. Cuma masih ada lagi konsep-konsep manual dalam pengurusan tanah di peringkat negeri-negeri. Kita mahu sejajar dengan perkembangan teknologi terkini dengan intelligent artificial AI dan juga Revolution in the Industry yang IR 4.0, juga big data, private cloud. Kita tak mahu ketinggalan. Kita tak mahu ketinggalan supaya pentadbiran tanah pakai sistem teknologi terkini ini untuk kita menambah baik urusan-urusan pentadbiran tanah supaya urusan-urusan ini memudahkan rakyat. Tahun lalu, pencapaian membanggakan diperoleh menerusi 4 pentadbiran tanah negeri yang mencapai prestasi 100% pendaftaran pindah milik tanah dalam masa 1 hari. Agensi itu ialah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Kedah, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Pahang. Dalam pada itu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli komited melaksanakan jajaran pendigitalan tanah berentasi sempadan menerusi sistem e-tanah. Sistem pentadbiran tanah elektronik bersepadu dan komprehensif itu memudahkan masyarakat berurusan dengan pentadbiran tanah. Sebenarnya sistem ini diguna pakai untuk supaya memudahkan pengguna untuk mereka membuat transaksi tanah ini daripada satu tempat ke satu tempat secara online, ataupun secara digital. Ini boleh memudahkan pengguna lah sebab proses dia cepat dan dia tidak
tidak membebankan rakyat yang menggunakan sistem ini. Pembukaan semula pintu sempadan darat Brunei Darussalam hari ini memberi banyak manfaat kepada penduduk di utara Sarawak, terutama Limbang dan Lawas. Ini membolehkan perjalanan transit melalui negara itu bagi tujuan ke Miri atau Sabah. Alhamdulillah, dengan adanya pembukaan sempadan ini kita dapat merasakan kemeriahan kehidupan balik seperti sedia kala, di mana khususnya aktiviti-aktiviti ekonomi juga akan berjalan seperti biasa, terutama kenderaan-kenderaan yang membawa keperluan harian itu akan boleh berjalan seperti biasa. Maknanya perniagaan akan berlangsung seperti biasa. Maknanya saudara mara memang ada di Brunei dan juga di Malaysia. So maknanya dalam hal ini pembukaan sempadan ini memang telah memberi impak yang sangat baik kepada kedua-dua negara dalam menjalani kehidupan seharian. Oh, rasa memang happy lah. Boleh limpas kan. Boleh pergi mana-mana, senang lagi. Dulu mau beranak susah sekarang okey lah. Senang sudah ni. Ini pendapat saya, rasa bersyukur lah. Okey, jadi sekarang ni kita boleh ini lalu sudah. Okey, jadi kami pun mengucapkan terima kasih lah kepada negara Brunei Darussalam kerana memberi peluang lah kepada rakyat Malaysia untuk lalu. Penglibatan Malaysia dalam rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik IPEF membolehkan negara menangani masalah dihadapi syarikat-syarikat yang dikenakan Perintah Pelepasan Penahanan WRO oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat. Ketiadaan struktur perjanjian rasmi antara Malaysia dan Amerika menyebabkan banyak isu berkaitan tidak dapat diselesaikan. Beberapa syarikat tempatan dikenakan WRO sekaligus mengakibatkan ekspor beberapa produk disekat. Secondly, of course, since it is not an FTA, it doesn't have element of market access. So what we have proposed to the Secretariat of IPEF to incorporate the element of capacity building in IPEF. And Alhamdulillah, Washington DC bersetuju dengan cadangan Malaysia supaya technical assistance and also capacity building menjadi pillars yang penting dalam IPEF. Dan ini memberi ruang kepada ekonomi baru untuk mengurangkan gap pembangunan. Beliau berkata demikian ekoran wujud dakwaan mengaitkan IPEF sebagai platform geopolitik pro-Amerika. Dilancarkan pada Mei lalu, IPEF turut dianggotai 12 negara lain, antaranya Australia, India, Indonesia, Jepun dan Korea Selatan. Dalam perkembangan lain, Persatuan Ekonomi Malaysia-Jepun dan Persatuan Ekonomi Jepun-Malaysia diminta untuk memberi fokus kepada sektor baharu yang inovatif dan bernilai tambah. Datuk Seri Muhammad Azmin mahu pelaburan berkualiti tinggi dan berteknologi tinggi selaras aspirasi pelaburan nasional. Ini termasuk sektor elektrik dan elektronik, farmasutikal, ekonomi digital, aeroangkasa dan industri kimia. Kita yakin pelaburan-pelaburan ini dapat menarik pelabur-pelabur ke dalam negara kita dengan meletakkan jumlah pelaburan yang cukup signifikan, di samping memastikan ianya adalah pelaburan yang berteknologi tinggi dan berkualiti. Saya juga telah menggesa supaya pelaburan baru ke dalam negara mesti juga membantu mewujudkan ekosistem perniagaan dan juga rantaian bekalan di kalangan SMEs dalam negara.
Beliau menyatakannya selepas majlis menandatangani MOU antara OFO Tech Sendirian Berhad, Sumitomo Corporation Asia serta Oceania Private Limited Cawangan Kuala Lumpur dan SoftBank Corporation. Kementerian Kewangan mempelawa sektor swasta termasuk perniagaan dan pakar percukaian memberi maklum balas kepada Kertas Konsultasi Awam KKA Bajet 2023. Penerbitan KKA itu pelengkap kenyataan Prabajet 2023 yang diterbitkan pada 3 Jun lepas. Inisiatif yang dimulakan sejak tahun lepas bertujuan menambah baik dan meningkatkan penglibatan semua pihak dalam proses penyediaan bajet tahunan. Pihak yang ingin memberi maklum balas boleh berbuat demikian sebelum atau pada 15 Ogos ini. KKA tersebut dimuat turun melalui laman sesawang tertera. Kementerian Kewangan juga akan menerbitkan beberapa KKA Bajet 2023 berhubung pembiayaan bagi pembangunan mampan, penerapan prinsip alam sekitar, sosial dan tabik urus bagi syarikat berkaitan kerajaan dan pelaksanaan subsidi bersasar. Kerajaan yakin penerbitan KKA akan menyediakan lebih banyak peluang kepada semua pihak berkepentingan untuk memberi maklum balas masing-masing, sekaligus membolehkan kerajaan merangka bajet tahunan yang memenuhi keperluan rakyat serta selaras dasar-dasar pembangunan sosio-ekonomi negara. Pada hari ini kita mempertimbangkan satu pembentangan oleh Suruhanjaya Koperasi dengan membawa beberapa pengesyoran-pengesyoran untuk kita menggunakan gerakan koperasi bagi turut terlibat dalam mengedarkan beberapa produk ataupun barangan-barangan tertentu, termasuk juga barangan-barangan dalam senarai barangan kawalan melalui beberapa kaedah-kaedah yang dikemukakan pada hari ini oleh Suruhanjaya Koperasi kepada jawatan kuasa khas. Secara prinsipnya, jawatan kuasa ini menyokong untuk membuka ruang kepada penyertaan dan penglibatan gerakan koperasi bagi terlibat dalam pengedaran beberapa barangan tertentu, barang keperluan tertentu dengan janji Suruhanjaya mereka akan membantu untuk membolehkan barang itu dijual beberapa peratus lebih murah daripada harga yang ada sekarang. Masih bersama berita perdana. Saudara, pencalonan Anugerah Seri Angkasa ASA 2022 dibuka hari ini hingga 31 Ogos. Bertemakan Kemuncak Kecermelangan dan seiring sambutan Jubli Emasnya, sebanyak 72 kategori dipertandingkan. 43 bagi kategori TV, 22 kategori radio, 1 anugerah khas juri serta tokoh ASA. 5 kategori media baharu turut diperkenal. Yang berusaha Encik Mazmalik Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan juga julung-julung kalinya akan memperkenalkan 5 kategori media sosial. Jadi makna media sosial ini kategori baru. 1. Drama pendek menerusi YouTube resmi terbaik. 2. Seksa pendek menerusi YouTube resmi terbaik. 3. Video klip hiburan menerusi YouTube resmi terbaik. 4. Pesanan khidmat masyarakat menerusi YouTube resmi terbaik. Dan 5. Drama bersiri menerusi YouTube resmi terbaik. Antara syarat utama penyertaan ialah rancangan yang pertama kali disiar di stesen penyiaran dan media sosial antara 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2021. Penyertaan dibuka secara dalam talian melalui laman sesawang tertera. Seorang jururawat hospital swasta berdepan tuduhan membunuh bayi kandungnya berusia 8 bulan. Tiada pengakuan direkodkan tertuduh T. Rebekal 30 tahun memandangkan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Wanita itu didakwa membunuh J. Melvin Jeshuren di sebuah rumah di Kampung Muhibah, Sungai Siput 2 minggu lalu dengan kesan kecederaan pada badan. Tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh. 3 Oktober, sebutan semula kes.
Di Mahkamah Magistrate Batu Pahat, 8 individu didenda RM5,000 selepas mengaku bersalah menawarkan pinjaman tidak wujud Julai lepas. Tertuduh berusia antara 18 hingga 30 tahun. Manakala sebutan kes terhadap seorang lagi tertuduh iaitu remaja perempuan berusia 17 tahun ditetapkan 21 September kerana pesalah jubana. Dia dibenar dijamin RM2,000 dengan seorang penjamin. Sementara itu, di Butterworth, pengarah Yayasan Kemajuan India Wilayah Persekutuan mengaku tidak bersalah atas 11 pertuduhan membabitkan salah guna wang yayasan tahun lalu. Tertuduh M. Govinda Raju, 65 tahun, didakwa menyalahgunakan wang yayasan sebanyak 11 kali dengan jumlah keseluruhan RM86,000. Dia juga didakwa atas 11 pertuduhan pilihan atas kesalahan. Jaminan ditawarkan dan pasport tertuduh perlu diserah kepada mahkamah. Sebutan semula kes pada 1 September. Seterusnya kita ke edisi sukan bersama Syairul Islam. Syai, teruskan. Baik, terima kasih. Kem angkat berat jadi penyelamat. Jaguh silat dunia umum persaraan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan Sukan Commonwealth 2022. Kem angkat berat terus menjadi penyelamat pada hari ketiga tamasya ini di Birmingham apabila menghadiahkan sebutir pingat perak awal pagi tadi. Ketika beberapa acara sukan seperti berbasikal dan renang gagal menjelmakan kilauan pingat, Badang Negara Muhammad Eri Hidayat menceriakan kontingen negara selepas menduduki tempat kedua dalam kategori 73 kilogram. Anak kepada pemenang pingat emas Tamasya 1998, Hidayat Hamidun itu meraih tempat kedua menerusi kategori 73 kg dengan catatan keseluruhan 303 kg. Pada permulaan angkatannya, Eri terkandas untuk menyempurnakan beban 133 kg dalam snatch pertama. Selepas itu, Eri memperbaikinya menerusi angkatan kedua dengan catatan sama sebelum berupaya melakukan angkatan 138 kg. Bagaimanapun, catatan tersebut tidak berupaya menandingi angkatan dilakukan Acinta Shuli dari India yang meraih pingat emas dengan catatan 143 kg. Juara dari India itu ternyata dalam kelas tersendiri apabila meletakkan penanda arah 166 kg dalam clean and jerk, sementara Eri pula melakukan 165 kg. Kini skuad angkat berat negara berjaya mengatasi pencapaian 4 tahun lalu pada tamasya sama apabila telah menghadiahkan 2 emas dan 1 perak di Birmingham. Sementara itu, Muhammad Eri Hidayat berkata dia tidak dapat menahan kesedihan selepas gagal menepati janjinya kepada bapa Muhammad Hidayat Hamidun untuk meraih emas. Minta maaf ke ayah saya. Saya janji ke ayah saya dapat emas. Tapi lepas itu, maafkan saya. Utamanya semua peminat sukan angkat berat di Malaysia dan jurulatih saya daripada saya kecil sampai besar. Saya minta maaf lah. Saya akan dapat tunaikan janji kali ini. InsyaAllah 4 tahun ini. Tapi sebalik. Eri bagaimanapun mengakui masih tetap berpuas hati kerana dapat mengatasi pencapaiannya di tempat kelima pada edisi 2018 di Gold Coast, Australia. Baik, sementara itu harapan negara untuk melihat kilauan pingat keempat daripada sukan angkat berat hari ini tidak kesampaian. Ini selepas wakil negara dalam acara 81 kg Muhammad Nasir Roslan sekadar menduduki tempat ketujuh. Nasir mencatat jumlah angkatan 135 kg bagi snatch dan 165 bagi clean and jerk untuk mencatat jumlah angkatan keseluruhan 300 kg. Pingat emas dimenangi atlet England Chris Murray dengan jumlah angkatan 325 kg yang juga merupakan rekod baru kejohanan atlet Australian
Kyle Bruce meraih pingat perak dengan jumlah angkatan 323 kg, manakala atlet Kanada Nicholas Vacon meraih gangsa dengan jumlah angkatan 320 kg. Skuad angkat berat negara sebelum ini berjaya menyumbang 2 emas dan 1 perak. Dalam hari itu, kejutan dilakar skuad pimpong wanita negara. Selepas berjaya mara ke final acara berpasukan wanita, ia sekaligus memastikan pingat perak kini sudah dalam genggaman. Pasukan negara yang diwakili Caroline, Alice Chang, Lee Sian dan Ho Ying terlebih dahulu mengejutkan juara bertahan India sebelum meneruskan rentak cemerlang dengan kemenangan 3-2 ke atas Wales di separuh akhir. Dengan kejayaan mara ke final, kamp pimpong Malaysia memastikan pencapaian pingat dalam tamasya itu bukan kali keempat berturut-turut. Pasukan wanita sebelum ini memenangi gangsa pada 2010 dan perak pada 2014, manakala Ho Ying Karen berganding bahu untuk mengutip gangsa menerusi beregu wanita di Gold Coast 4 tahun lalu. Mereka dijadual bertemu pasukan pilihan Singapura yang menewaskan Australia 3-0 dalam satu lagi perlawanan separuh akhir. Saudara, bukan sekadar bendera, jalur gemilang yang tersemat di dada sering menjadi pembakar semangat buat atlet kebangsaan, lebih-lebih lagi ketika kekejohanan antarabangsa. Selain membawa nama negara, ia juga tanda pembawanya sedang memikul tanggungjawab di amanah negara. Kita ikuti laporan khas jalur gemilang dan atlet yang disediakan Syarifuddin Arsad. Bagi atlet taekwondo kebangsaan Nur Syazlin Mak Saleh, sehebat manapun kejohanan disertai, jalur gemilang sentiasa perlu dijulang. Ia menjadi bukti bahawa dirinya bukan berjuang sendirian. Sebaliknya, doa dan harapan seluruh negara ada bersamanya. So kali ini saya menyertai dengan usaha, dengan semangat yang tinggi untuk memberikan terbaik untuk Malaysia. Saya mensasakan lebih kurang 2 pingat saya buat balik. Dalam kategori 4 event saya join. Antara eventnya adalah individu pattern, individu sparring, power breaking dan special technique. Jalur gemilang bukan hanya ada di pakaian yang dipakai. Sebaliknya, ia megah tersemat di setiap peralatan sukan. Selaku duta kecil negara, beliau bangga dapat sentiasa membawa jalur gemilang. Perasaan sama dikongsi jaguh powerlifting para negara, Moni Buni Augustin. Tekad beliau, jalur gemilang perlu dipastikan berkibar di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Okay, untuk last training ni kita orang kebanyakan buat dari segi masuk fasa heavy, tu masuk spesifik akhir sebelum game, dan kita orang banyak membuat teknik angkatan, belajar teknik angkatan, takut mistik-mistik kecil tu akan terganggu. Saya mengharapkan akan berkibar di sana dan saya tak boleh janji tapi saya akan buat yang terbaik di sana nanti. Ikrar serupa turut dilaungkan para atlet negara. Ini termasuk atlet skuad berbasikal trek, terjun, rugby, squash, bowling padang dan semua yang sedang bertarung di Birmingham. Mereka akui rasa bangga untuk memastikan jalur gemilang terus berkibar datang daripada dorongan keluarga, rakan pasukan dan seluruh rakyat Malaysia. Merah, putih, biru dan kuning, itu adalah warna jalur gemilang kebanggaan kita. Di mana saja kita berada, berbanggalah kita untuk mengibarkan jalur gemilang. Syarifuddin Arsyad, Berita RTM. Juara dunia 4 kali Muhammad Al-Jufri Jamari akhirnya secara rasmi mengucapkan selamat tinggal kepada dunia persilatan profesional yang menjadi sebahagian kehidupannya sejak 15 tahun lepas. Jago silat kelahiran Pahang itu berkata, kemenangan yang dilakar pada kejuaraan pencak silat dunia 2022 semalam melengkapkan perjuangannya dalam mengharumkan nama negara di pentas dunia.
Al-Jufri menambah koleksi juara dunianya yang keempat apabila merangkul pingat emas dalam kelas F Putra di kejohanan yang berlangsung di Dewan Melaka International Trade Centre semalam. Pemenang 4 pingat emas Sukan C itu menewaskan pesilat dari Indonesia, Iqbal Chandra Pratama dengan keputusan 35-21. Muhammad Al-Jufri berkata faktor kesihatan merupakan antara sebab beliau berundur dari arena persilatan. Tambah pesilat berusia 30 tahun itu, keputusan untuk bersara sudah banyak kali disuarakan, termasuklah ketika Sukan C 2021 di Hanoi pada Mei lalu, namun terpaksa ditangguhkan selepas dipujuk oleh pelbagai pihak. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan malam ini. Saya Syarul Islam. Kita terus bersama dengan Andy dan Hazel dalam segmen Hashtag. Silakan. Cahaya bersinar berwarna merah jambu yang menerangi langit pada waktu malam. Hazel. Seakan-akan satu fenomena cahaya yang mengejutkan penduduk sebuah bandar di Australia itu dikongsi dalam segmen Hashtag. Imej itu dikongsi Tammy Sumowski dalam laman Facebooknya selepas tertarik dengan cahaya merah jambu berkenaan. Beliau memandu kereta untuk mencari puncanya dan cahaya itu berasal dari sebuah ladang ganja perubatan. Tirai salah satu bangsal di ladang milik syarikat Can Pharmaceutical dibiarkan terbuka sementara lampu LED masih menyala dan memancarkan cahaya pada celah tirai mencipta paparan di langit. Menukar simbol dan huruf menjadi karya seni melonjakkan nama James Cook. Karya artis ini di sebuah studio di London sering mendapat perhatian ramai apabila berjaya menggunakan mesin type pagi menghasilkan portret. Daripada bintang Hollywood Tom Hanks hingga ke buayan raksasa London Eye, karya seni mesin type ini telah dihasilkan bermula 2014. Cook bercita-cita untuk menempatkan nama dalam rekod Guinness World. Sehelai jaket yang dipakai angkasawan Amerika syarikat Buzz Aldrin semasa penerbangan menuju ke bulan dengan menaiki roket Apollo 11 dijual pada harga $2.7 juta Amerika bersamaan 12 juta ringgit dalam satu lelongan di New York. Jaket itu merupakan sebahagian koleksi peribadi milik angkasawan berusia 91 tahun itu. Aldrin merupakan kru tunggal yang masih hidup daripada 3 angkasawan Apollo 11. Sut angkasa lepas yang dipakai di bulan oleh Aldrin dan Armstrong merupakan sebahagian koleksi Museum Udara dan Angkasa Lepas Kebangsaan di Washington. Saudara, berita perdana Isnin 1 Ogos 2022 berakhir di sini. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda anda cintakan negara. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.